Hi guys, welcome back to Bulu Gadget. Ini adalah Realme GT Master Edition. Phone ni baru saja dilancarkan oleh Realme Malaysia. Untuk harga jualan dia, ianya bermula dengan RM1,499 bagi varian 8GB RAM 128GB storage dan RM1,699 untuk varian 8GB RAM 256GB storage. So dia beza dekat dia punya storage. Spesifikasi yang lain semuanya sama je. Baiklah, sepanjang menggunakan Realme GT Master Edition ni, dia punya feel tu sama je macam aku guna phone-phone mid-range yang lain. Dia punya performance pun capai aku punya ekspektasi. Tapi yang bezakan si Realme GT Master Edition ni dengan phone yang sekelas dengan dia adalah dekat dia punya design. Yup, design yang terinspirasi dari suitcase. Realme GT Master Edition ni memang bawa satu vibe yang berbeza. Dia punya rasa premium tu tak sama macam harga jualan dia. Dia dah macam phone yang harga RM2,000 ke atas. Aku boleh katakan, even phone yang harga RM2,000 ke atas pun still ada yang kalah premium dengan Realme GT Master Edition ni. Jadi phone yang mempunyai desain yang lawa ni, itu disebabkan ada sentuhan dari designer terkemuka di Jepun, Naoto Fukasawa. Ini bukan pertama kali si Naoto Fukasawa ni buat design untuk Realme. Sebelum ni pun pernah juga dekat Realme X2 Pro Master Edition. Jadi design dekat Realme GT Master Edition ni memang rare, memang cantik, estetik, dia limited lah. Bukan sekadar indah memandang saja, dia juga sedap untuk disentuh. Dia rasa grip, soft dan premium. Dekat back panel phone ni ada sentuhan vegan leather. Memang nice lah. Masa menggunakan phone ni, ramai yang ingat dia punya back panel ni adalah dia punya casing. Sebab ramai tak jangka yang ada design smartphone macam ni lah. Dan bercakap pasal casing, kita juga akan dapat free casing yang high quality dalam kotak pembelian. Dia bukan sekadar casing Luxina je, dia punya design casing ni pun sama macam back panel dia. Untuk dia punya I/O, bahagian kanan ada power button, bahagian kiri ada SIM tray yang hanya menyokong dual SIM card. Lepas tu dia ada volume button. Bahagian bawah ada lubang earphone, microphone USB Type-C dan mono speaker. Sayang sekali dia cuma ada mono speaker. Untuk smartphone mid-range yang high-end macam ni, dia dah sewajibnya bagi stereo speaker. Tapi tak apa, dia punya speaker, dia punya audio ni masih tak mengecewakan. Bunyi ini dah cukup lantang dan sedap untuk dengar. Tapi kalau dia bagi stereo speaker, lagi best lah untuk Realme GT Master Edition ni. Antara kelebihan lain yang ada dekat phone ni ialah skrin dia yang menggunakan panel Super AMOLED dan mempunyai 120Hz refresh rate. Nak tengok apa saja, semuanya terasa nyaman. Warna yang dipaparkan cukup vibrant. Brightness dia dalam keadaan yang baik. Walaupun bawah matahari, kita masih boleh tengok skrin dengan jelas. Panel Super AMOLED ni bukan benda yang baru lagi dekat dunia smartphone. Kita semua tahu, phone-phone yang mahal je yang selalu bagi Super AMOLED. Bezel dekat skrin dia pun cukup nipis. Dagu dia nipis, kiri kanan nipis, atas pun nipis juga. Skrin phone ni juga boleh ubah dia punya color mode. Dia ada 3 pilihan, vivid, gentle dan brilliant. Dari mata aku sendiri, aku suka pilih warna yang vivid. Warna dia lebih sedap je untuk kita tengok. Baiklah, untuk performance dia pula, Realme GT Master Edition ni menggunakan chipset yang baru daripada Qualcomm, iaitu Snapdragon 778G. Qualcomm ada bagi tahu performance dekat Snapdragon 778G ni dia naik 40% dari yang sebelumnya, iaitu Snapdragon 765G dan 768G. Bacaan skor AnTuTu dekat Snapdragon 765G boleh cecah dalam 380,000 sahaja. Tapi dekat Snapdragon 778G ni dia cecah sehingga 500,000. Dan sepanjang menggunakan phone ni, performance dia memang tak mengecewakan. Buatlah apa saja dekat phone ni, confirm akan terasa lancar je. Nak main game yang berat pun tak ada masalah. Contoh macam game PUBG, setting grafik tertinggi kita akan dapat Smooth Extreme. Dan kalau tengah main PUBG, dia punya FPS tu akan stabil dekat 55 sehingga 60 FPS. Walaupun time tu aku main game PUBG, bateri tinggal 25% macam tu, dia punya FPS masih lagi stabil. Phone ni juga dia support sehingga HDR Ultra 40 FPS je, tak sampai ekstrim. Semoga next update daripada developer PUBG ni sendiri, dia boleh dapat setting HDR Extreme. Itu lagi mantul lah. Suhu dekat phone ni pada tahap yang terbaik. Dia tak panas macam phone yang menggunakan Snapdragon 888. Jadi nak main game dengan masa yang lama, memang takkan hadapi masalah suhu yang panas.
Dan dekat Realme GT Master Edition ni, dia ada built-in vapor chamber cooling system. Dia enhancekan lagi lah penjagaan suhu dekat phone ni. Multitasking dekat phone ni dah cukup lancar, cukup laju. RAM yang ditawarkan pun besar, 8GB. Dan dia ada features dynamic RAM expansion, yang mana kita boleh tambah virtual RAM sehingga 5GB. Jadi sekarang dah ada 8GB dan tambah lagi 5GB. Dan dekat phone ni dia tak boleh nak tambah external memory card. Tapi bagi aku 256GB ni dah sangat mencukupi untuk penggunaan aku lah. Untuk penggunaan korang, aku tak tahu macam mana. Jadi Snapdragon 778G dipadukan pula dengan RAM 8GB. Realme GT Master Edition ni dah sangat berbaloi kalau kita nak cari phone yang mempunyai performance yang padu. Dari kegunaan seharian sehinggalah kegunaan bermain game, phone ni akan berikan performance yang baik. Bateri dekat phone ni 4300 mAh, biasa je, tak wow sangat. Tapi charger dia 65W, super dart charge. Nak charge penuh dari 1% sehingga 100% ambil masa 33 minit saja. Memang berdesup habis. Sebelum wujudnya fast charging 65W macam ni, secara peribadi, kalau aku nak beli smartphone tu, aku akan tengok 3 perkara. Yang pertama adalah dia punya performance, dia punya chipset. Yang kedua adalah dia punya kamera. Yang ketiga adalah dia punya design. Tapi lepas je adanya fast charging yang 65W ataupun 100W, dia dah jadi 4 perkara kalau nak beli smartphone, iaitu fast charging ni lah. Dengan adanya fast charging macam ni, dia buatkan hidup tu lebih tenteram. Dia tak rasa risau lah bila bateri nak habis. Yelah, bateri nak habis, kita tak boleh nak kontrol bila-bila masa dia boleh drain. Tapi untuk charging, kita boleh control dia. Kita boleh set time lah, sebab nak charge dari 0% sehingga 50% pun ambil masa 13 minit sahaja. Jadi dengan adanya teknologi fast charging 65W macam ni, aku dah kurang charge phone sebelum tidur. Takut overcharge. Walaupun dia ada features optimized night charging, yang mana dia berfungsi untuk perlahankan kuasa mengecas pada waktu malam untuk mengelakkan overcharging, aku still tak gunakan features tu. Sebab kalau habis pun, kalau 0% pada waktu pagi pun, aku tinggal charge dan mandi. Lepas siap mandi, confirm dah 100% dia punya bateri ni. Untuk kualiti kamera dia pula, Realme GT Master Edition ni dia ada 3 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 64MP kamera utama, 8MP ultra wide, 2MP kamera makro dan 32MP kamera selfie. Untuk hasil dia sangat cantik kalau cahaya yang mencukupi. Image processing dia memang ala-ala phone Realme. Dia sama macam sentuhan phone-phone Realme yang lain. Warna dia tu nampak pekat sikit. Detail gambar dia bagus, cukup tajam dan dynamic range yang baik. Gambar ultra wide dia kurang tajam kalau nak bandingkan dengan kamera utama dia. Tapi distortion dekat kamera ultra wide ni dia dalam keadaan yang baik. Dia susah nak nampak distortion dekat gambar ultra wide. Antara features baru yang ada dekat kamera GT Master Edition ni, dia ada mode street photography. Dekat mode ni dia ada beberapa preset, contoh macam street, black and white, dramatic, modern gold dan lain-lain. Jadi untuk kesimpulan dia, Realme GT Master Edition ni smartphone yang memiliki performance yang padu dan mempunyai design yang premium. Memang jarang kalau tengok smartphone mid-range yang harga macam Realme GT Master Edition ni memiliki design yang premium. Kebanyakannya phone-phone lain dia cuma fokus dekat dia punya performance saja. Tapi dekat GT Master Edition ni dia fokus dekat dia punya design dan performance. Dan kalau korang tanya mana lagi berbaloi, 128GB ataupun 256GB, bagi aku 256GB lagi berbaloi lah, sebab dia tak ada external memory card. Tapi bergantung kepada bajet korang jugalah, sebab dia tak ada beza pun. Yang bezakan dia cuma storage je. Yang lain semuanya sama, sikit pun tak ada beza.
So guys, nampaknya saja review untuk Realme GT Master Edition. Macam biasa, jangan lupa untuk tekankan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.